Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini dalam episod yang terbaru dalam Mana Suka Podcast dan saya membawakan salah seorang kita punya subscriber daripada channel YouTube dan juga daripada channel TikTok juga. Okey, dan inilah orang dia sebenarnya dan mungkin abang boleh perkenalkan diri abang pada semua penonton yang sedang menonton sekarang ni bang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam. Nama saya nama panggilan Pok Su. Pok Su. Pok Su. Um, Kenapa kita panggil Pok Su? Adakah sebab adik-beradik ramai abang yang paling bongsu ke macam? Macam ni, kisahnya Pok Su memang anak bongsu. Okey. Memang dipanggil Pok Su pun. Tapi bila kerja, kebetulan ada satu staff Pok Su tu. Nama dia sama dengan nama anak buah. Okey. Lepas tu, bila cerita-cerita, lepas tu Pok Su kata, nama kau ni sama macam nama anak buah. Ya ke? Dia panggil apa? Pok Su. Pok Su. Pok Su. Start pada tu semua Pok Su je. Sampai melekat satu PJ kena Pok Su. Satu PJ kena Pok Su. Pok Su kalau dekat PJ dekat daerah mana Pok Su? Taman Medan. Taman Medan. Okey, sebab dulu pun saya duduk PJ juga dekat Seksyen 14. Dari kawasan Taman Medan tu memang agak busy juga. Pack. Jadi Pok Su, selama Pok Su follow the segment apa yang tarik minat Pok Su untuk terus menonton channel The Segment ni? Sebab The Segment ni Pok Su sebenarnya sejarah Pok Su ada terlibat dengan benda-benda mistik. Okey. So secara tak langsung tiba-tiba ada satu channel saluran yang membenarkan orang bercerita tentang benda-benda ni. Pok Su tertarik sebab benda ni sedikit sebanyak ada kena-mengena dengan Pok Su. Kebetulan bila kahwin dengan Pok Su pun adik ipar pun ada kena-mengena dengan benda-benda mistik macam ni. Jadi secara tak langsung Pok Su memang dengan benda mistik ni dah macam biasa sangat dah. Kira dah sinonim lah. Dah sinonim. Tapi itulah, macam kebanyakannya orang-orang yang saya jumpa pun, diorang pun cakap benda yang lebih kurang sama. Di mana diorang perlukan platform untuk diorang bercerita, untuk diorang berkongsi kisah kan. So, Mana Suka Podcast, usually kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram lah. Ada yang kongsi satu cerita, ada yang kongsi 5 cerita. Jadi Pok Su malam ni ada berapa banyak cerita yang Pok Su rasa agak-agak nak ketengahkan untuk kita? Sebenarnya cerita Pok Su satu je. Tapi sebab Pok Su mungkin panjang, Pok Su separatekan kepada few chapter lah. Sebab cerita ni dia berhubung kait. Jadi kita stop one by one lah. Oh, dia ni Pok Su ni dia ada chapter guys. Kau jangan main-main lah. Dia ada chapter tu tak? Chapter 1, chapter 2 pun boleh tahan. Okey Pok Su. Pok Su dah makan, dah minum? Saya ada biskut je. Okey lah. Jangan biskut, tapi dia bukan kering lah kan. Biskut dia ada intim kan. Dengan TO kan. InsyaAllah. Okey Pok Su, jom kita dengarkan kisah Pok Su yang pertama. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Cerita dan salam sejahtera. Cerita Pok Su ni Pok Su bagi tajuk overall lah makcik dan adik ipar. Makcik dan adik ipar. Okey. Alright. Chapter pertama ni Pok Su pergi kepada adik ipar dululah. Okey. Adik ipar Pok Su ni sebenarnya daripada kecil lagi, masa Pok Su kenal Mak Su, daripada kecil lagi dia ni walaupun perempuan tapi dia berbadan agak tegap dan bila orang nampak orang kata dia tu lelaki-lelaki. Oh, maknanya badan dia sasa lah. Badan dia sasa. Okey. Pok Su mula kenal dia umur dia lebih kurang 10-11 tahun. Dia time tu, bila time Pok Su kenal tu, masa tu Pok Su belum kahwin dengan Mak Su lah. Pok Su time tu baru bertunang. Dia bila dimarah, dia selalu pergi ke belakang rumah. Okey. Di kampung lah. Okey. Dia selalu pergi belakang rumah di satu tunggul kayu. Lepas tu dia dapat bisikan, kalau kau sedih atau apa-apa, datang sini. Bisikan? Ya. Okey. Nak dijadikan cerita, benda tu berterusan sampai umur dia genap 20 tahun. Okey. Daripada umur 11 tahun, dia memang setiap kali bila dimarah atau bergaduh ke dengan keluarga, dia akan lari ke sana. Okey. Tapi dia ingat tak ada apa-apa. Dia biasa sebab dia macam dah biasa dah dekat sana kan. Pada umur 20 tahun, sebab dia anak gadis kan, dia start berkawan dengan lelaki-lelaki. Okey. Bila dia start berkawan dengan lelaki-lelaki, dia ada kenal satu kawan sekolah. Pok Su bagi nama dia E lah. E, okey. E ni ajak dia bertunang. Okey. Ajak dia bertunang. So bila diorang dah sepakat nak bertunang,
tiba-tiba pada hari tu selepas dia dengar selepas dia orang dah bertunang, nak bertunang kan. Okay. Nak bertunang ni, adik ipar ni, Pokso bagi nama adik ipar ni Ila lah. Okay. Imah, sorry. Imah. Pokso bagi nama Imah. Dia ni, dia kata pada petang tu, dia rasa pening. Dia rasa pitam. Dia kata dia nak masuk bilik air. Bila dia time nak pergi bilik air tu, dia pening, dia pitam. Jadi dia kata, lepas keluar bilik air tu, dia nak baring dekat luar ruang tabung. Dia baring. Lepas tu dia tak ingat apa-apa dah. Bila dia sedar, dia sedang bergelut dengan abang ipar dalam hutan di belakang rumah. Dia bergelut dengan abang ipar? Baru selesai bergelut. Aduh, mai. Time tu, dia dah bersalut lumpur. Dia dah digigit anjing pun. Sebab kami di kampung tu, sebab kawasan kami ada kebun luas, kami beli anjing. Okey. Sebab dekat sana memang kebiasaan kalau orang kampung dia akan belanja untuk jaga tanaman kan. Dia dah digigit anjing dah pun. Aduh, kena gigit anjing pula. Sebab dia tak sedar apa-apa. Jadi bila dapat tahu macam tu, kata kau ni sakit ni. Jadi abang ipar dengan mak mertua pergi bawa dia pergi berubat. Bila bawa berubat, lepas tu dia nampak kurang lah. Sampailah kami pulang ke kampung. Bila kami dah pulang ke kampung, kami ambil keputusan, bincang dengan orang rumah, jomlah kita bawa Imah ni ke PJ. Ke PJ, okey. Bawa balik. Jadi kami pun bawa lah Imah ni balik ke PJ. Time tu Imah macam okey kan? Macam okey sebab dia baru lepas berubat. Bila dia dah sampai di PJ, dia still okey. Dan dia time tu Pokso lupa cakap, time tu dia dapat tahu dia dapat tahu bakal tunang dia ni main kayu 3. Alamak. Okey. Bakal tunang dia ni main kayu 3. Jadi dia ambil keputusan untuk break up. Okey. Jadi bila dia ambil keputusan untuk break up, dia dah ikut Pokso dengan Pokso pulang ke PJ. Dia pun kenal kawan sekolah dia melalui grup WhatsApp. Kawan sekolah tu maksudnya kawan kepada E itulah. Dia orang satu sekolah, satu kelas kan. Okey. Nama ni kawan perempuan dia, Pokso bagilah nama dia Ila. Okey. Ila. Okey, daripada situ adik ipar Pokso ni dan Ila ni, diorang sebab kawan lama kan, kawan baik, lama tak jumpa lagi pun jauh, sebab distance, jadi diorang ni bertambah rapat lah. Ila pun ada masalah, adik ipar pun ada masalah, diorang bertukar-tukar masalah ngam lah. Tapi jarak jauh lah. Okey, time tu diorang pun bercerita lah tentang masalah masing-masing. Okey, bila sampai dekat situ, termasuklah balik E ni. Sebab dalam grup sekolah kan, termasuklah balik E ni. Jadi diorang berbaik balik. Si Imah dengan E ni berbaik balik. Berbaik balik. Bila berbaik balik, tapi E ni dia tak berubah. Dia tetap playboy dia. Jadi dia bila dapat tahu yang Imah ni dapat tahu yang si E ni masih playboy, dia marah lah. Of course lah. Dia marah lah, bakal suami kan. Siapa tak marah? Bila dia marah, dia dendam. Imah marah lah. Yalah, of course lah kan. Yes. Dia marah, bakal suami buat macam tu. Dia dendam, dia sakit hati. Kebetulan masa tu E ni berada dekat Terengganu. Tak silap Pokso, dia berada dekat Terengganu. Dia kerja kat Terengganu. E ni dia ada keluarga angkat dekat sana. Dia duduk dengan keluarga angkat. Dia ada bapa angkat, dia ada mak angkat, dia ada abang angkat. Okey. Pada waktu E ni ada dekat sana, tiba-tiba satu malam tu bila E balik kerja,
dia dengar bawah rumah dia macam ada bunyi babi. Okey. Bunyi babi, macam babi apa tak tahulah, bawah rumah bising kan. Jadi dia turun. Ini time ni lebih kurang pukul 7, pukul 8, 9 macam tu lah. Malam lah? Malam. Dia turun. Bila dia turun bawah rumah tu, dia nampak satu makhluk. Makhluk tu menyerupai manusia, tapi dia punya kulit merekah. Okey. Lepas tu di rekahan kulit tu nampak macam api. Lepas tu kulitnya merah ke berapi tu kan. Lepas tu makhluk tu tangkap kaki kiri ya. Oh, pegang terus. Bila tangkap dia menjerit lah. Si ini menjerit lah. Dia menjerit, tolong. Dia tengah bergelut-gelut ni. Tiba-tiba time masa tu sebab dah bila time tu lebih kurang hampir jam 10 dah. Tengah bergelut, jadi pada waktu tu abang angkat dia dan bapa angkat dia datang. Abang angkat dengan bapa angkat si E ni datang sebab dengar menjerit kan. Bila menjerit, abang angkat dengan bapa angkat dia nampak makhluk tu. Jadi orang kampung pun semua dengar sebab itu kampung kan. Orang kampung yang berhampiran semua dengar. Dia orang ramai datang. Jadi dia orang arahkan untuk buat bulatan dekat tempat E tu dipegang tu. Dipegang kakinya tu. Tapi yang nampak benda ni hanya E, abang angkat dia dan bapa angkat dia je. 3 orang je nampak ni. Orang kampung tak nampak, tapi dia orang arahkan untuk buat sebab yang si ini tengah menjerit kan. Ini kata kaki dia tak sepanas. Orang kampung duduk dekat sana ramai-ramai membaca ayat kursi. Jadi akhirnya ini terlepas. Tapi dia punya consequence, kaki ini luka, kaki kiri dia luka. Tapak kaki kiri dia. Okey. Luka, membengkak dan membusuk. Lepas tu bila membengkak dan membusuk, dipanggillah ustaz sebab berubat dekat mana-mana, berubat dengan doktor tak berkesan. Tak jalan semua. Tak jalan. Last panggil ustaz untuk cuba tengok. Ustaz tu kata pada waktu sebelum tu, maksudnya pada waktu dia orang berkumpul tu, ustaz tu ada juga. Oh, ustaz tu lagi. Okey, alright. Tapi sebab dia tak minta tolong ustaz tu waktu tu. Lepas tu ustaz tu bagi tahu, kau ni kenapa, dia kata. Yang serang kau tu aku nampak 7 ekor jin. Uish. Ustaz ni cakap. Dia kata kau ni tentu ada buat sesuatu sampai jin mengacau kau. Dia kata dia diam. Ini diamkan diri, tak nak cakap apa. Lepas tu ustaz tu kata tak apa. Aku pagar rumah ni selama 7 hari kau tak boleh keluar. Dia cakap dekat E supaya E tak boleh keluar. Jangan keluar rumah selama 7 hari. Tapi si E ni playboy dia punya pasal. Keluar dia juga. Nak jumpa perempuan dia. Dia langgar pantang, dia pergi keluar rumah. Dia keluar juga. Dia keluar, elok-elok dia balik di tempat tidur. Elok-elok sampai di tempat tidur, benda tu datang kat dia, menjerit. Benda tu hempap dia. Okey. Benda tu cekik dia. Sampai si E ni meronta-ronta. Abang angkat dan bapa angkat dia datang. Selamatkan E ni. Lepas tu panggil ustaz lagi. Ustaz tu kata, kenapa benda ni boleh datang? Kau langgar pantang Jadi ini nak tanda terpaksa kena mengaku lah. Dia kata dia nak jumpa makwa dia. Makwa dia maksudnya dia punya skandal lah. Jadi bila tu jadi dia orang dah selesai ni, I pun dah berubat, selesai cerita. Yang macam adik ipar ni, yang si Imah ni, dia pun dah putus. Dia tak ada fikir apa-apa tentang I dah. Okey, itu berakhir chapter pertama. Okey. Itu chapter pertama guys. Okey. Chapter pertama dia dah letak plotting Dia dah letak plotting karakter. Kita ada Imah, kita ada Ila, kita ada E, kita ada bapa angkat dia dan juga adik angkat dia. Dan juga ustaz lah. Ustaz. So itu adalah karakter. Jadi karakter-karakter ni akan timbul lah di chapter yang kedua dan seterusnya ni. Kecuali ustaz tak ada. Ustaz tak ada. Tapi karakter lain semua ada ni. Karakter lain akan ada. E tu ada sikit-sikit lah mungkin. Pose tak pasti. Nanti pose cuba. Agak menarik juga guys. Sebab kebiasaannya in Mana Suka Podcast ataupun dalam The Segment punya show kita tak ada orang pecahkan by chapter tau.
Kebanyakannya semua orang macam okey, cerita yang pertama sekian. Cerita yang kedua sekian. Cerita yang ketiga sekian kan. Dia tak ada pecah chapter. So hari ni kita pecah chapter, okey? Okey. So Wasu, jom kita continue chapter yang kedua pula. Okey. Chapter kedua. Pak Su bagi tajuk Ila berubah. Ila berubah. Maknanya kawan pada si Imah ni. Yeah. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bila Ila dan Imah bertambah rapat dan bertukar-tukar cerita, keadaan Imah pun bertambah baik kan. Jadi Pak Su dengan Mak Su selalu bawa Imah pergi jalan-jalan. Okey, jalan-jalan. Imah ni pun selalulah share dengan Ila apa aktiviti dia, apa. Lepas tu dia cakap sebab Ila ni pun dia ada masalah kan. Dia ada sejarah hitam, jadi dia tak pernah gembira. Jadi dalam hati dia cakap, untungnya kau dapat abang ipar begitu. Dia si Ila ni cakap. Ya. Apa si Imah ni kata, biasa, tak ada apa-apa pun, bawa jalan-jalan dia kata. Yalah, untung kau katanya. Jadi start daripada tu, Ila ni dalam grup WhatsApp sekolah, dia mula tabur fitnah. Dia jenis yang cemburu dia tabur fitnah. Dia kata si Imah ni apa tak kenang budi pula. Lepas tu dia juga kata Imah ni suka keluar dengan mana-mana lelaki-lelaki. Padahal dekat rumah kami di PJ tu, masa Pak Su kerja, si Imah ni tak pernah keluar rumah melainkan Mak Su yang temankan dia. Sampai kami pun carikan dia kerja dekat satu kedai runcit kedai Aceh. Kami yang tolong carikan. Okey. Dia maksudnya dia pergi kerja, pergi pagi balik malam, kami yang awasi. Bila masa dia jumpa lelaki. Kan? Melalui WhatsApp tu mungkin kawan-kawan sekolah dia wallahu alam lah kan. Betul lah. Itu ya. Jadi Imah ni dengar dia sakit hati. Okey. Bila sakit hati, poin pokok sakit hati benda tu akan mengganggu sesiapa yang menyakiti hati Imah. Jadi maknanya benda tu dia kira lebih kurang macam penjaga kan, lebih kurang? Ya. Tak boleh cakap penjaga. Tak boleh cakap. Nanti pokok terangkan benda tu apa. Okey. Benda tu akan menyakiti siapa yang menyakiti hati Imah. Siapa-siapa? Sesiapa saja. Okey. Jadi bila Imah ni dah sakit hati, Imah dia tak ada cakap, dia hanya pendam dalam hati je lah kan. Tapi benda tu tiba-tiba dia pergi Pak Su lupa cakap sebelum tu, yang masa dengan E ni, benda tu cakap dengan E, Imah yang hantar dia untuk bunuh dia. Benda tu cakap dekat E. Okey. Sama juga dengan kes si Ila ni. Dia bawa kereta, dia terbabit dalam kemalangan disebabkan benda tu. Si Ila ni terbabit kemalangan disebabkan benda ni lah, benda yang konon-kononnya menjaga ni lah. Okey. Kita undur ke belakang sikit. Si Ila ni dia punya masalah, dia ada bergaduh dengan suami dia, dia ditinggalkan suami dia. Digantung tak bertali tak? Digantung tak bertali. Sehingga dia bergaduh dengan kakak dia sampai dia berpindah rumah dan kerja di satu kedai runcit kepunyaan satu bos Cina lah, bos Cina non Muslim. Bos Cina tu menjadikan Ila ni anak angkat dia. Okey. Alright. So time ni si Ila dia ada jumpa makcik, dia bawa makcik tinggal dengan dia. Okey. Makcik ni kita recall balik, makcik ni adalah cerita yang Pak Su bagi tahu Hafiz dulu. Yang cerita makcik melarikan diri daripada penjara tu. Okey. Yang dijadikan cucu dia sebagai korban untuk dia menjayakan ilmu gelap dia. Ilmu hitam dia. Okey. Makcik ni time tu Ila dengan makcik ni duduk satu rumah. Okey.
Jadi bila Ila ni dah accident, makcik tu marah. Makcik tu kata, kau ni tak sayang mulut, tak pandai jaga mulut. Katanya, sekarang ni kau dah menyusahkan aku. Ila ni dah pergi berubat dengan klinik, pergi mana-mana klinik, tak jalan juga. Sama macam I. Time ni, tapi Ila dia punya cedera dekat mulut. Mulut dia bengkak dan membusuk. Mulut. Jadi makcik ni terpaksa lah berubat. Nak apa, guna ilmu dia lah, ilmu hitam dia. Ni makcik yang penjara tu lah. Guna ilmu dia untuk mengubat si Ila ni. Tapi Ila ni hanya boleh diubat dengan senduduk putih. Apa tu? Pokok senduduk putih. Pokok senduduk putih? Untuk pengetahuan Hafiz, kita dekat dunia ni yang semua sepengetahuan Pok Su lah, dia ada 2 jenis pokok senduduk. Satu senduduk purple, satu senduduk putih. Okey. Senduduk purple adalah kepunyaan makhluk alam kita. Alam kita, okey. Senduduk putih makhluk alam gaib. Okey. Nak dijadikan cerita, pada waktu Imah ni di belakang hutan tu, dia ditunjukkan oleh makhluk tu senduduk putih. Lepas tu si Imah ni cerita dengan Mak Su. Dia kata, "Cik, aku ada jumpa pokok senduduk putih dekat belakang tu." Dekat belakang rumah tu. Ya. Mak Su kata, kau biar betul, senduduk putih tu mana ada dekat dunia kita. Susah nak jumpa. Ya, tapi aku dijumpa, dia kata. Maksudnya benda tu tunjukkan dia. Jadi sekarang ni, untuk mengubat si Ila ni, perlukan senduduk putih. Okey. Makcik ni, dia menggunakan ilmu gaib dia. Dia selalu pergi ke hutan di belakang rumah tu. Untuk cari senduduk putih ni lah. Untuk tengok kan. Dan dia nak ambil lah senduduk putih tu. Jadi pada waktu tu dia bertemu dengan makhluk tu, dengan jin tu. Dengan makhluk yang jaga Imah. Yang jaga Imah ni, okey. Pok Su baca sebab ini adalah dia punya dialog. Okey. Dialog. Okey. Pok Su dia bawa kitab. Okey. Dia ada kitab dia. Makcik tu cakap, aku bukan apa. Kenapa kau suka ganggu Imah ni? Jin tu kata, dia tu isteri aku. Kami ni dah ada anak. Oh, ni jin yang belakang rumah ni? Ya. Oh, dia cakap yang Imah tu isteri dia? Bayangkan daripada umur Imah 11 tahun sampai 20 tahun. Yes, 9 tahun punya cerita. Dia kata dia dah kahwin pun dah ada anak lah. Tapi Imah tahu tak? Imah tak tahu. Kalau Imah tahu, awal-awal kami dah cabut. Betul? Betul? So dia kata Imah tu isteri dia lah, ada anak. Okey, betul? Anak perempuan. Okey. Makcik tu kata, bagaimana kau boleh kahwin dengan dia? Kau tu jin, dia tu manusia. Kamu tak boleh hidup bersama. Jin tu kata, aku tak peduli. Aku kuat. Tapi aku benci 2 orang tu. Sebab mereka, aku kebelakangan ni kerap sakit. 2 orang tu adalah Pok Su dan Mak Su. Alamak. Sebab kami bila dah bawa Imah ni balik ke sini, kami selalu bawa dia pergi jumpa ustaz. Pergi berubat lah. Ruqyah dia. Sebab kami Imah ni walaupun dia nampak okey, tapi kadang-kadang dia dirasuk. Dia selalu histeria. Okey. Jadi dia kata dia benci kami. Makcik tu kata, kau kata kau kuat, macam mana kau boleh sakit? Dia kata, ya, aku kuat. Akulah yang paling kuat sekarang ni, dia kata. Makcik tu kata, kalau kau kuat, kenapa kau sakit? Aku sakit sebab 2 orang tu lah. Bawa orang baca ayat-ayat, buat aku rasa sakit. Makcik tu kata, beginilah. Kau jangan ganggu si Imah tu. Apa kata kau jadi belaan aku? Si makcik penjaga ni cakap, dekat benda tu, jadi belaan dia. Jadi belaan aku. Aku akan kenalkan kau dengan 3 ekor jin betina, jin kafir ni. Dia tunjuk. Lepas tu jin tu marah. Dia kata, aku tak mahu. Aku tetap setia dengan Imah. Lagipun kami dah ada anak. Jin pandai setia pula tu. Boleh tahan. Lain macam. Okey. Dia kata, sudah.
Aku datang sini bukan sebab tu. Aku nak beri amaran. Kau jangan masuk kawasan aku. Jin ni cakap. Okay. Sebab makcik kan datang sana sebenarnya tujuan dia nak ambil senduduk putih tu. Yes. Okay. Lepas tu selesailah dia punya dialog. Lepas tu makcik pun balik ke rumah dia, tapi makcik ni dia tak puas hati. Dia tak dapat. Dia tak puas hati sebabkan dia tak dapat benda tu. Dia tak dapat senduduk putih tu. Dia tak dapat senduduk putih tu dan dia ditolak. Ditolak sebab tak mau jadi belaan kan. Lepas tu makcik ni bila dia tak puas hati, bila dia balik dia hantar cucu dia. Recall balik. Ingat tak Pok Su kata makcik ni masa dia melarikan dari penjara, masa dia amalkan ilmu hitam, dia jadikan cucu dia sebagai korban dia. Cucu tu adalah salah satu kadam dia sekarang ni. Dia hantar cucu dia tu, bracket, untuk pergi curi senduduk putih tu. Tapi malangnya tak berjaya. Cucu tu ditangkap oleh benda tu. Bila cucu tu ditangkap, makcik ni bertambah marah lah. Cucu dia tu diseksa. Jadi makcik ni nak tak nak, dia terpaksa bawa dia dan dia bawa kadam dia yang paling kuat pergi ke hutan belakang rumah kami tu di kampung untuk bebaskan cucu dia dan ambil senduduk putih tu. Jadi dia berjaya mencuri senduduk putih dan dia berjaya melepaskan cucu dia. Okey. Bila dia dah berjaya tu, dia pun menggunakan senduduk putih tu untuk ubat Ila ni. Okey. Bila dah selesai tu, makcik ni masih tak puas hati. Biasalah orang mengamalkan ilmu hitam, sikap tamak haloba tu ada kan. Yes. Dia tak puas hati sebab benda tu, satu alasan dia sebab mendera cucu dia, menyeksa cucu dia, dan lagi satu alasan benda tu tak mau ikut dia. Okay. Jadi dia dia pergi ke hutan tu lagi sekali, dia pergi serang rumah benda tu. Okey. Lepas tu bila dia dah serang, dia pergi tangkap kerabat jin tu. Okey. Kerabat jin yang belakang rumah ni? Ya. Dia pergi tangkap kerabat dia tu? Salah satu. Salah satu daripada kerabat tu dia ambil? Dia tangkap. Lepas tu dia buat imah gambarkan keadaan dia, jin kerabat tu, kerabat jin yang tangkap tu, dia macam manusia, berkepala botak, berkerudut, muka berkerudut macam orang tua, tapi bukan muka manusia lah. Kaki kiri dia kecil sebelah. Okey. Satu kaki besar di atas, kecil di bawah. Okey. Itulah fizikal makhluk tu lah. Tu gambaran dia lah. Gambaran dia. Makcik kata, kau datang, dia cakap dengan jin tu, kau datang sekarang, kau tak aku bunuh kau punya kerabat ni. Jin tu tak mau datang. Dia kata, cubalah, aku tak mau datang. Jadi makcik bunuh kerabat tu. Kemudian makcik tu bergelut dengan jin tu di belakang rumah. Dan dia dapat juga membunuh lagi satu kerabat jin tu. So total dua berjaya dibunuh oleh makcik. Dua kerabat jin tu. Tapi makcik tu masih tak berjaya untuk menjinakkan jin tu. Jin yang jaga imam lah. Tak berjaya. Okey. So bila dia dah selesai membunuh tu, makcik ni pun balik, dan dalam masa yang sama dia tinggalkan dia punya jin penjaga dia, belaan dia, sebagai pengawal dekat belakang tu. Dia konon-konon dia dah menang lah. Dia dah berjaya membunuh dua. Dia dah berlawan, dia dah menang. Jadi dia tinggalkan dia punya belaan dekat situ untuk mengawasi tempat tu. Jadi makcik ni pun balik ke rumah. Okay. Perkara tu berakhir seketika. End of chapter 2. Boleh tahan guys Ni end of chapter 2. Chapter 2 ni dia more pada makcik ni punya modus operandi lah. Untuk dia ambil senduduk putih ni. Kan? Dia sebenarnya dia nak ambil tu, sebenarnya dia tak nak terlibat. Tapi disebabkan mulut
mulut Ila dah bengkak, dah membusuk kan. Sebab dia tak pandai jaga mulut, makcik terpaksa melibatkan diri. So itu adalah petua daripada siapa? I mean, kena pakai senduduk putih. Ini adalah amalan dia. Amalan dorang ni. Amalan dia. I see. Tapi kita boleh cek dekat Google, tengok senduduk putih tu bagaimana. Dia adalah mitos dia macam mana tu, itu kita boleh cek lah. First time saya dengar pasal senduduk putih. Tak pernah. Senduduk putih. So, makcik ni pun boleh tahan juga. Dia pergi cuba untuk negotiate untuk jadikan benda tu sebagai dia punya kononnya orang kanan lah lebih kurang. Tapi benda tu tak nak kan. Balik hantar cucu kena tangkap. Boleh tahan makcik ni. Okay. So guys, itu adalah end of chapter 2. Oh ya. Maksudnya makcik yang penjaga tu? Dia pernah cakap dia nak bertaubat. Tapi cucu dia dah tak ada kan? Dia jadikan korban kan? Dia jadikan kadam lah kan? Sebab tu anak dia buang dia. Lepas tu si Ila ni, dia nampak waktu makcik tu kena pukul. Dia marah lah dengan anak orang tu. Kenapa kau buang mak kau? Dia tak tahu lagi masa tu. Kami pun tak tahu yang makcik tu betul. Anak dia pun tak cakap tau. Yang mak dia tu dah bunuh anak dia untuk jadikan tumbalan. Jadi sebenarnya kita dapat tahu ni makcik tu juga yang cerita. Cucu dia yang pertama. Dia jadikan tumbalan. Umur berapa? Umur makcik tu dah tua lah. Tak, yang cucu dia? Cucu dia ni kecil masih rasanya. Asal macam pendek-pendek, tapi saya cuba tanya adik saya umur berapa. Kalau pendek-pendek tu kayak dalam 3-4 tahun lebih kurang. Nanggat. Nanggat. Sebab tu dia boleh teleport daripada rumah dia pergi kat kampung kami. Sebab dekat Sabah tu, kan Sabah tu negeri terbesar. Yes. Dekat tu. Walaupun daerah dia antara daerah terlalu jauh sebenarnya. Makan hari nak sampai. Tapi makcik tu boleh teleport anytime. Dia teleport dekat belakang rumah tu. Dia ada di belakang tu kan, dia ada pokok tempat mak tu tinggal. Lepas tu makcik tu juga cakap dengan kami. Dia cakap dekat belakang tu banyak jenis jin. Yang dekat belakang selalu kita petik pokok senduduk yang warna purple tu. Tak berani dia. Kalau balik kampung tu, dia berubah je. Tak berani jalan kat belakang tu. Memang tak berani, benda dah tahu. Makcik tu tahu tau. Dia cakap dia ada banyak jenis jin dekat belakang tu. Makcik tu ada dia? Ada. Chapter 3, chapter akhir. Okay guys. Chapter 2 dah settle. So now, Osu nak continue chapter yang ketiga pula. Cerita dah makin menarik ni guys. Dah makin menarik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbalik kepada sewaktu makcik bergelut dengan jin di belakang rumah kami tu. Okay. Ada dialog antara mereka lah. Makcik tu kata, kau telah seksa cucuku semata-mata kan mau ambil ubat. Sekarang kau dan kerabat kau akan aku bunuh. Makcik ni cakap. Okay. Jin tu kata, ha, kau nak lawan aku? Dia macam persoalkan. Dia kata, makcik, kau tunggu dan lihat apa yang mampu aku lakukan. Jin tu balas sambil ketawa besar. Ha, dia kata. Aku ni iblis. Tiada siapa boleh lawan aku. Aku ni kuat. Dia mengaku dia ni adalah keturunan iblis. Wallahualam. Okay. So dia orang bergelut lah. Bila bergelut, macam Posu kata, makcik ni merasakan dia telah menang. Tapi kesilapan makcik ni, dia lupa jin yang menjaga imah ni, dia pandai menyerupa. Itu satu-satunya kesilapan besar makcik lakukan. Jadi, bila makcik ni dia dah tinggalkan dia punya belaan untuk mengawasi kawasan belakang hutan tu, esoknya dia datang. Tapi dia perasan keadaan belaan dia tu tak macam biasa.
Jadi dia dapat rasakan sebenarnya yang belaan dia tu dah tak ada, dah dibunuh dah oleh jin tu. Oh, I see. Jadi makcik tu bergegas balik ke rumah. Balik ke rumah dia. Lepas tu dia mencarut. Bos rasa tak sesuai. Tak sesuai nak sensor. Dia mencarut. Lepas tu dia mencarut kuat-kuat. Dia halau semua orang dalam rumah tu. Maksudnya dia halau Ila. Dia halau adik kawan Ila. Maksudnya kawan Ila ni adalah adik anak angkat bos tu juga, yang anak angkat bos yang Cina tu. Bosnya. Maksudnya Ila dan kawan dia tu. Untuk keluar daripada rumah tu. Dia kata keluar. Bila dia orang keluar, pintu ditutup daripada dalam. Bila pintu ditutup daripada dalam, tiba-tiba darah mencurah daripada muka pintu. Daripada mana? Daripada muka pintu. Darah mencurah kat situ. Elok-elok pintu tu ditutup. Pintu rumah ditutup. Diorang semua dah keluar. Darah mencurah keluar. Di muka pintu tu. Dalam masa yang sama, polis datang. Polis ni datang sebab dia nak ambil statement. Kes makcik ni dipukul oleh anak dia. Recall balik cerita makcik ni apa mula-mula dipukul oleh anaknya sebab menjadikan cucunya sebagai korban. Okey. Polis datang nak ambil statement. Tapi masa ni bila polis datang, orang semua dah dalam rumah tu dah keluar. Diorang nampak darah tu, polis pun nampak. Tiba-tiba diorang merasakan kepala diorang masing-masing ditekan. Kepala polis ni? Diorang rasa kepala masing-masing. Semua, bukan polis tu. Semua yang rasa kepala ditekan. Diorang rasa macam kompres. Okey. Bila dah selesai, bila keadaan basuh pulih, bila diorang sedar, darah tu dah tak ada. Macam pelik. Adakah kalau secara normal, secara fitrahnya, benda tu bila masa kita nak cuci. Betul? Kan? Darah dah melimpah keluar, tiba-tiba darah tak ada. Jadi, diorang pun hairan, tercengang. Lepas tu, makcik buka pintu. Makcik buka pintu, polis pun masuk dalam, makcik duduk. Sambil beri statement lah pada polis tu. Lepas tu, polis tu dalam keadaan bingung pun balik lah. Jadi, selesai dekat situ. Makcik ni, tiba-tiba, Ila perasan keadaan makcik ni dah berubah. Keadaan makcik ni dah berubah. Dia kuat makan. Selama ni dia tak macam tu. Dah makan lapar. Lepas tu dia dapat rasakan makcik bukan makcik. Okey, faham. Jadi diorang bawa dia dengan dia punya bapa angkat yang bos Cina ni. Bawa makcik berubat. Bila diruqyah, dekat sini ada sedikit lawak dan sedikit seramah. Bila diruqyah, makcik ni lari. Okey. Lari, habis tahu dia pergi manjat pokok kelapa. Dia lari panjat pokok kelapa. Okey. Bayangkan perempuan tua umur 5-60, 70 kot. Boleh panjat pokok kelapa macam orang biasa. Kita pun mengah kot nak panjat pokok kelapa. Saya pun mungkin suruh saya panjat mana setengah pokok belum tentu. Dia panjat pokok kelapa. Lepas tu ustaz ni dengan semua orang dekat bawah continue ruqyah. Elok-elok bila dibaca ruqyah, dia terlepas dia punya genggaman. Pum, jatuh. Jatuh ke tanah, tersembam. Daripada pokok punya tinggi kan. Jatuh tersembam. Jadi bapa angkat dia ni yang non muslim ni, Cina ni, dia pergilah nak tengok makcik ni. Dia terbalikkan badan dia. Tapi tahu apa nampak? Makcik tu ketawa, senyum sambil menyeringai. Ish, apa ni? Maknanya dia tersembam. Lepas tu si bos Cina tu pusingkan dia. Pusingkan. Lepas tu dia tersenyum dan menyeringai. Katanya. Lepas tu yang lagi satu, tiba-tiba secara spontan yang bos bukan Islam ni, dia cakap Allahu Akbar. Tiba-tiba dia boleh cakap bagus juga tu. Allahu Akbar. Lepas tu dia terus tampar makcik tu. Tampar. Lepas tu dah selesai keadaan tu, makcik tu dibawa balik. Bawa balik, diawasi oleh ustaz selama 3 hari dekat rumah. Okey. Ustaz ni hairan. Dia kata kalau ikut dia punya pengalaman lah, experience dia,
dekat leher makcik ni ada satu kesan luka. Selalunya yang kesan luka ni adalah penanggal. Yes. Tapi ustaz ni kata kalau penanggal biasa, dia punya luka tu akan cepat sembuh. Cepat sembuh, okey. Tapi makcik ni luka dia bertambah teruk dan tak sembuh-sembuh. Luka katnya. Ya. Jadi ustaz ni kata kalau ikut dia punya pengalaman, makcik ni dah mati. Oh. Jadi start malam tu pada pukul 7 dia orang bawa makcik tu balik ke rumah asal makcik tu dekat kampung dia. Wallahu alam di kampung di mana kami tak tahu. Dibawa balik ke rumah tu. Dibuka atap rumah tu. Dibuka atap rumah tu. Tiba-tiba okey. Dekat sini posu backward balik. Semasa Imah, adik ipar kami ni bekerja dekat di kedai Aceh yang macam posu cakap tadi tu. Yep. Dia pernah kena histeria. Sampaikan Pak Osu terpaksa pergi kedai tu untuk ruqyah dia. Bila Pak Osu dah ruqyah dia tu melarikan diri. Dia melarikan diri, jenuh kami semua pekerja kedai tu, kami Mak Osu semua mencari Imah ni, tak jumpa. Bila Imah ni melarikan diri, lepas tu tak lama kemudian Imah balik ke rumah kami. Dia bagi tahu ada satu makcik selamatkan dia. Makcik tu dia kata rumah makcik tu besar. Makcik tu rambut putih, rumahnya pun putih, ada kolam renang. Hafiz boleh bayangkan tak, dekat PJ Taman Medan tu mana ada rumah ada kolam renang? Kalau kat Taman Medan kebanyakannya semua rumah tinggi-tinggi lah. Ya, mana ada kolam renang? Itu tu. Jadi masa tu kami tak recall apa-apa. Rupa-rupanya bila cerita time makcik Nazak ni, benda tu makcik tu munculkan diri. Makcik tu sebenarnya adalah kembar kepada makcik ni. Makcik yang kolam renang ni adalah kembar pada makcik yang dah mati ni, yang penanggal ni. Sebenarnya adalah bukan kembar, maksudnya adalah diri dia juga kot. Diri dia juga, tapi dia punya wallahu alam lah, Pak Ustaz tahu lah. Tapi memang betul seiras makcik tu. Cuma rambutnya putih, berbeza dengan makcik ni lah. Okey. Muka sama. Okey. Benda tu munculkan diri pada waktu makcik ni nazak. Okey. So masa makcik ni nazak, dalam masa yang sama Imah tu kena rasuk lah. Imah tu histeria lah. Ataupun di waktu yang berbeza. Waktu beza, maksudnya masa Imah tu dengan kami dekat sana. Imah ni waktu dengan kami memang selalu histeria. Tapi pada waktu makcik hampir nazak dan Imah histeria tu wallahu alam. Pada waktu yang sama kami tak tahulah. Tapi Imah memang selalu histeria. Ini bila dia dah sampai pada saat macam tu, daripada pukul 7 lebih kurang 2 jam baru makcik tu meninggal dunia. Dekat rumah dia yang di atap, yang dibuka atap tu. Lepas tu yang dia punya kembar ni, yang rambut putih ni pun, makcik rambut putih ni pun hilang. Bila makcik ni meninggal dunia, dia bukan meninggal dunia biasa-biasa habis. Macam mana? Kepala yang tercabut. Alamak. Tercabut ataupun tercabut terbang? Tercabut macam kita cabut kepala sotong. Oh, okey. Terkulai gitu lah. Cabut. Kepala tercabut, darah tu terserah keluar kan. Lepas tu darah dia tu membuatkan tikar dia tu hangus. Macam panas Panas. Sebab dia orang kata, mengikut kata orang tua lah, wallahu alam, penanggal ni memang darahnya bisa. Hangus. Jadi kepala dia tercabut, dah jadi mayat kan. Bila kepala dah tercabut, jadi yang bapa angkat kepada Ila ni, yang bapa kat Cina ni, Cina ni, dia terpaksa mencari orang untuk jahit. Dah jadi macam cerita Alibaba pula. Apa baru nak cakap? Ya. Cerita Alibaba terjahit. Okey. Dia cari orang, dia panggil orang Melayu, orang Melayu tak sanggup. Siapa sanggup? Last
dia terpaksa upah satu Cina, tukang jahit Cina dengan bayar yang mahal untuk tolong jahit. Tolong jahit. Last dia jahit tu, selesailah. Lepas tu makcik pun dikebumikan macam biasa. Selepas tu, ustaz yang menguruskan tu, dia dapat bisikan. Ustaz tu kata, benda tu mengaku dia sebagai cucu kepada makcik tu. Dia kata, tolong gali balik kubur aku. Aku terseksa katanya. Jadi, bila dicari-cari, jumpalah kubur cucunya tu. Cucu yang dia tumbalkan tu. Bila cari, digali kubur, keadaan mayat tu, dia bukan keadaan mayat biasa, habis dalam keadaan melengkung. Macam tu. Melengkung, wallahualam melengkung macam mana lah. Tapi bukan kalau mayat biasa kan lurus saja kan. Yes. Tapi mayat dia dalam keadaan wallahualam melengkung. Lepas tu mayat tu rangka tu dikebumikan baik-baik ikut kita punya cara Islam. Dan diselesaikan macam biasalah. Habis dekat situ. Lepas tu semenjak tu si Imah ni mendapat gangguan yang bertambah-tambah, yang lebih ekstrim. Lepas tu mengikut kata ustaz tu, kita perlu musnahkan tempat rumah je ni di hutan tu lah, yang belakang rumah tu, tunggul kayu tu. Okey. Tunggul kayu tu sekarang dah jadi pokok besar dah. Sebab tunggul kayu tu pada waktu Imah umur 11 tahun. Sekarang ni dah besar. Jadi pokok kita perlu musnahkan rumah tu, pokok tu perlu ditebang. Jadi atas usaha kami, akhirnya pokok tu ditebang. Pokok tu ditebang dan dibakar. Jadi start hari tu Imah dah kurang mendapat gangguan. Cuma Imah dapat pesanan terakhir daripada benda tu. Kau jagalah anak kita baik-baik. Siapa anak dia? Jadi semenjak hari itu Imah tak ada dapat gangguan daripada benda tu lagi. Tapi sampai sekarang Imah selalu nampak ada kelibat kanak-kanak berlari-lari dalam rumah tu, di rumah kami di kampung. Remang dulu. Nasib baiklah pakai berjaket lengan panjang ni. Budak tu adalah budak perempuan sebiji rupa Imah waktu kecil. So dia memang selalu nampak lah budak ni sampai sekarang. Sekarang Imah umur berapa sekarang? 25 tahun. 25. Dan dia masih nampak budak ni? Ya. Sekarang Imah kat mana? Di kampung. Sabah? Ya. Itulah cerita kami Hafiz. Cerita ni gila je. Kan? Okay, so basically benda tu pun dah tak ada lah. Benda yang konon menjaga Imah ni, benda tu dah tak ada. Sebenarnya pada pandangan Pak Su, benda tu ada lagi. Cuma benda tu tak mengganggu. Dan sebenarnya macam Pak Su cakap dalam dengan Hafiz sebelum ni, benda yang selagi Imah nampak benda tu, maksudnya benda tu ada. Sebab bila kita dah ada penyakit ni, kita macam badan kita ada lubang-lubang tau. Bila badan kita ada lubang-lubang, benda tu selalu ada potensi untuk masuk balik. I see. So sekarang ni bila Imah amalkan apa yang ustaz ajarkan, mungkin sedikit sebanyak menghalang benda tu daripada mengganggu Imah. Tapi potensi untuk Imah diganggu tu ada lagi. Jadi sekarang Imah dah 25 dan dia masih lagi nampak budak ni duduk. Tapi bila dia nampak tu, dia nampak sekadar kelibat ataupun dia nampak like macam lama, 5 minit, 10 minit punya ke? Dia nampak budak tu tapi budak tu tak pernah bercakap dengan dia kan? Tak pernah. Cuma dia nampak budak tu bermain-main di depan mata dia. Anak dia lah tu. Ini gila ni Pak Su. Kan? Saya rasa sebab Imam pun tak tahu yang itu anak dia. Dia pun mana dia pernah merasakan yang dia pernah melahirkan sesiapa. Kan? Tiba-tiba ada anak pula. Tapi alam gaib ni kita wallahualam. Kita tak tahu. Kita tak tahu kan. Tapi bila benda tu pun dah besar, jaga anak kita elok-elok. Lepas tu dia dah tak diganggu. Pening juga kepala. Apa yang lagi satu, Pak Su lupa cakap. Bila Imah benda tu mengganggu ekstrim, ganggu Imah ni, ustaz tu bagi tahu, selain tebang pokok tu, bakar dia punya rumah,
apa alatan, maksudnya channel, apa wadah untuk dia teleport dari sini ke sana tu, dari ke mana-mana, perlu dihancurkan juga, perlu dimusnahkan. Benda tu adalah satu patung teddy bear yang di kampung, ada dekat kampung. Satu patung SpongeBob, bantal SpongeBob yang ada dekat rumah kami. Pok Su dan Mak Su dah bakar dah benda tu. Ingat. Patung SpongeBob, guys. Yang mana saya rasa ramai penonton-penonton yang ada patung SpongeBob ni, Patrick ke SpongeBob ke, korang make sure korang bakar. Korang bakar. Tapi cerita ni best, Pak Su. Cerita ni best. Kan? Sebab dia bagi saya dia best. Sebab apa? Walaupun dia ada banyak chapter, tapi benda tu dia berkait antara satu sama lain. Dia punya karakter tu bagi saya lah, dia build up karakter tu, build up sampai habis. Apa jadi dengan E? Habis macam tu saya, tapi sampai sekarang ini masih mencuba-cuba untuk baik dengan Imah. Dengan Imah. Tapi Imah ni dia tak mahu dah. Dah serik lah kot. Dah serik sebab dah kena play out macam tu kan. Kena play out. Lagi satu yang sekarang ni cerita Pok Su ni berdasarkan cerita yang diceritakan sendiri oleh Imah, yang diceritakan oleh kawan kepada Ilah. Yang maksudnya adik angkat, anak angkat kepada makcik tu. Anak angkat dan daripada Ilah sendirilah. Jadi tiga orang ni menceritakan balik lah. Jadi Pok Su ambil sikit sebanyak. Dan Ilah sekarang macam mana dia? Dia sekarang ni alhamdulillah dia dah okey, dan dia pun dah kahwin dengan anak toke Cina tu. Dan toke Cina tu pun alhamdulillah sebab kes makcik ni masuk Islam. Dia masuk Islam. Alhamdulillah. Kan? Yelah, dia dah pusingkan badan, member dah senyum menyeringai siap kan, Allahu Akbar, terus convert masuk Islam. Sebab dia kan. Terima kasih sangat-sangat Pok Su. Satu cerita yang bagi saya agak menarik kan. Dia bila Pok Su menceritakan kisah macam ni kan, pasal tumbal, pasal korbankan anak, pasal itu, saya ada sedikit persamaan dengan kita punya caller dulu. Tak tahu Pok Su pernah dengar ke tak Ain ni. Dia ada juga menceritakan tentang korban ilmu hitam. Korban ilmu hitam tentang kes tumbal-tumbal ni lah kan. Itu pun boleh tahan juga cerita dia tu kan. Okey Pok Su, sebelum kita tamatkan kita punya podcast malam ni, Pok Su ada apa-apa pesanan tak untuk semua penonton yang sedang menonton sekarang? Okey, pesanan Pok Su, jauhilah ilmu gaib. Okey, lagi satu, macam Pok Su cakap dah banyak kali, kalau kita nampak sesuatu tu itu bukan kelebihan, itu adalah penyakit. Pastikan kita berubat. Dan lagi satu, untuk mengelakkan kita dapat gangguan, sebab kita ni memang tak nak gangguan tu kan, untuk mengelakkan kita kena benda-benda tu, banyakkan dekatkan diri dengan Allah. Lagi satu, bila kita dekat dengan Allah, insya-Allah benda tu takkan datang kita, insya-Allah. Ada lagi satu Pok Su, bakar SpongeBob. Okay guys, saya rasa itu saja untuk malam ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Assalamualaikum. SpongeBob. Cakap pasal anak patung dulu Pok Su. Saya dekat rumah saya ni, saya punya staff